Untuk buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. InsyaAllah pada malam ini kita baca sama-sama mengambil keberkatan dan fadilat ayat Al-Quran surah Al-Kahfi. Moga-moga kita mendapat rahmat dan dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada fitnah Dajjal. Orang yang baca surah Al-Kahfi, dah lebih-lebih lagi kalau kita baca satu surah. Tapi pada malam ini saya nak baca bersama sahabat dan kawan-kawan untuk sama-sama kita baca ikut. Kalau tak erti ikut dengar. Dan kita baca sama-sama surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat 101 hingga 110. Dia semua sekali 110 ayat dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Amin. InsyaAllah kita sambung 10 ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi. Bermula Alladzi
kana a'yunuhum. Boleh belek, boleh tengok. Muka surat 304. Boleh tengok dalam Al-Quran. Yang masih ada telefon boleh tengok. Akhir ayat. 10 akhir yang tak akhir. Dalam surah Al-Kahfi. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Wallahu alam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pahala yang penuh barakah, hari yang penuh barakah. Dapat lagi sama-sama kita membaca surah Al-Kahfi secara berjamaah. Moga-moga kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tergolong dari golongan orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita muhasabah diri kita pada malam Jumaat. Sebut malam Jumaat tak? Malam yang kita kena perbanyakkan amal ibadah, perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan solat malam, sebanyakkan bertasbih, bertahlil, bertahmid dan bersyukur segala atas apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi peluang oleh Allah Taala atas kehidupan yang ada pada hari ini. Allah Taala bagi kita peluang dan ruang kerana Allah Taala sayang kepada kita. Allah Taala tak mati lagi kan kita kerana Allah Taala sayangkan kita, supaya kita bertaubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kita kembali dengan bersungguh-sungguh, dengan akidah yang benar,
dengan keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jadikan dalam kehidupan dia hanya sesungguhnya Allah Ta'ala yang satu. Kalau kita sebut dalam ilmu fardu ain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu di atas tiap-tiap laki-laki maupun perempuan. Ustaz, kita dah tahu kena belajar. Ni Nabi suruh kita belajar. Nabi SAW pun belajar melalui malaikat Jibril, melalui wahyu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala muliakan Nabi SAW kerana Allah Ta'ala campakkan Nabi ni di atas muka bumi untuk menyuluh kepada masyarakat, umat manusia. Supaya mengesahkan Allah. Supaya mentauhidkan Allah Ta'ala yang satu. Sebab itu, ketika mana fasa Nabi SAW berada di Mekah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat, kata Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar apa yang diajar oleh Allah Ta'ala melalui wahyu daripada perantaraan Jibril alaihissalam. Perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam. Mula-mula Nabi ajakkan keluarga dia. Ada yang mengikut, ada yang tidak mengikut. Bahkan ada yang menentang. Yang kuat sekali menentang, keluarga jugalah. Pak saudara dia. Dah apa saudara hak orang panggil hak debel kali ya kalau kira. Dah Abu Lahab ni debel. Bukan orang barang-barang di debel. Tapi debel sebab ada ramai. Kalau sekor tidak berani tak. Dah, tu dia. Abu Lahab, buat darah dia. Orang yang menentang Nabi SAW. Dia menentang Nabi SAW. Menyekat dakwah risalah Islam. Sedangkan Abu Lahab, buat saudara dia. Orang yang paling kenal Nabi SAW. Ketika mana Abu Lahab, dia suka dengar kalamullah. Dia suka mendengar ayat-ayat suci yang datang daripada Nabi SAW. Nak pergi ikut Nabi, berasa. Dia rasa angkuh sebab apa? Sebab hawa nafsu. Sebab tu kita kabur sifat sombong, takabur, angkuh ni sifat yang jahat. Daripada sifat takabur, mari hasad deki. Daripada hasad deki, mari kemegahan. Mari kasih harta, kasih dunia, kasih pakat. Bermula daripada sifat takabur. Abu Lahab gitu juga. Dia rasa aku ni orang yang besar. Mana mungkin aku nak ikut Muhammad. Dah lah anak yatim, ayah tak ada. Akulah yang akan jaga dia. Aku hak bela dia, aku hak pelera dia, jak kecek. Tak. Mana mungkin aku akan ikut telunjuk anak dari aku sebab ia merasa pangkat dia. Dari mari deki. Sebab Allah Ta'ala pilih Nabi SAW. Bapa tak pilih dia. Ni. Sebab apa kalau Allah Ta'ala pilih Nabi SAW. Kalau Allah Ta'ala pilih dia, ramai pengaruh. Orang akan ikut. Allah Ta'ala, dia tak akan pilih mereka, Allah Ta'ala jaga. Memang Allah Ta'ala tentu dah. Nabi nak bawa Islam. Nak ajar kepada manusia Islam. Sebab Allah Ta'ala ajar daripada sekejap kecil lagi. Sejak Nabi lahir lagi, Allah Ta'ala uji Nabi. Daripada tak ada ayah dia. Lepas tu tak ada mak dia. Lepas tu tak ada tok dia. Lepas tu duduk dengan pak dara pula. Ingat mudah ke nak mengikut dakwah Islam? Susah. Nabi nak bawa Islam, nak sapa kita, bukanlah perkara yang sangat-sangat mudah. Kita nampak mudah je. Tak ke mana? Nampak mudah.
Sudah. Dah, kita patutnya bersyukur. Nabi terpaksa menggadaikan nyawa. Terpaksa menggadaikan darah. Menggadaikan masa daruan untuk menyampaikan risalah Islam. Kita hari ini, masa untuk mentaati kepada Allah. Kita tak perlu dah pergi perang. Kita tak perlu dah dia orang panggil ajak manusia. Kita ajak diri kita ni untuk menegakkan Islam di dalam diri kita. Untuk kita amalkan Islam yang telah dibawa oleh Nabi SAW secara semua. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku telah menyempurnakan agama. Agama apa? Agama Islam. Dan Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama Islam. Untuk siapa? Untuk semualah. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, baru rasa sejuk. Dah, tak ada kipas rupanya. Patut rasa panas hangat dia pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah selamat. Oh, baru lega. Nah, ketika mana Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, hari ini aku telah menyempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum. Aku telah menyempurnakan agama bagi kamu. Dah, untuk kamu menikmati. Wa raditu lakumul Islam madinah. Allah Ta'ala mereda Islam sebagai agama kita. Dengar ayat ni, saya nak buat kau sedih dulu. Sebagai sahabat rasa sedih. Sebab apa? Sebab Nabi telah menyempurnakan agama. Sebab diturunnya Nabi adalah untuk membentuk manusia. Untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Ta'ala. Apabila dah selesai dah tugas Nabi, Allah Ta'ala akan ambil kekasihnya. Dah pesuruhnya. Dah Allah Ta'ala akan balikan mereka untuk duduk bersama-samanya. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Agama Islam datang dalam keadaan kesempurnaan kepada kita. Tak perlu lagi kita ambil tokok tambah dalam agama. Cukup apa yang Nabi ajar. Cukup daripada apa yang Al-Quran ajar dan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Kita tak perlu buat perkara-perkara yang bid'ah. Kata Nabi SAW, perkara yang bid'ah, al-bid'atu dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah itu sesat dan tiap-tiap sesat itu adalah tempatnya dalam neraka. Janganlah kita buat perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau orang kata kepada saya, orang tanya saya, dah kalau buat tahlil, baca Yasin malam Jumaat, adakah bid'ah ustaz? Ada dalil tak? Nabi suruh kita baca Al-Quran. Nabi suruh kita banyakkan zikrullah, tahlil, banyakkan tasbih, banyakkan mengucap kalimah-kalimah yang baik, kalimah-kalimah suci. Adakah bid'ah? Tidak bid'ah. Dan kita khususnya, itu terpulang kepada kita. Bila kita nak buat, masa mana kita nak buat? Nak buat malam Jumaat lah ustaz, sebab malam lain kita sibuk. Terpulang. Jangan kita menetapkan, mewajibkan. Kata ni lah Nabi kabur. Jangan. Ni bukan Nabi buat. Tetapi kita yang nak buat. Mendasarkan hadis-hadis yang jelas. Baik itu, ada orang kata baca Yasin malam Jumaat bid'ah ustaz. Tak bid'ah. Orang yang kata bid'ah, dia adalah bid'ah. Kerana dia ada-adakan perkara yang Nabi suruh. Nabi buat. Suruh kita perbanyakkan baca Al-Quran. Baca Yasin. Baca surah Kahfi. Baca surah Luqman. Baca surah Waqiah. Surah Ad-Dukhan. Surah Al-Jumu'ah. Dan lain-lain lagi. Banyak. Nabi suruh kita baca. Surah Baqarah. Dan kita nak pilih surah Yasin. Boleh tak? Boleh. Tak ada.
Sebab Nabi kabur secara umum. Dah waktu mana? Ikut pandang kita. Dah itu sempat hari Jumaat je. Kita buat rutin harian tiap-tiap malam Jumaat kita baca Yasin. Tak ada masalah, tak berdosa pun. Perkara sunat. Bukan perkara yang wajib. Dan perkara yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Hari ni kita nak suka nak bid'ah korang, nak kata korang, tak boleh. Sebab tu kalau kita nak cakap dengan ahlinya. Kalau bukan ahli dia akan bid'ah. Benda dia suka tak bid'ah. Benda dia dah suka bid'ah belaka. Ini tak boleh, tak kena. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita muhasabah. Saya malam ni nak ajak kita semua muhasabah. Sejauh manakah kita berpegang teguh dengan akidah Islam? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah wal Maturidiyah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah. Inilah akidah yang selamat, yang salim, yang wajib kita kena pertahankan. Dan dalam kehidupan kita wajib juga kita kena belajar syariat berkaitan hukum hakam dari sudut ibadat. Kalau bab ibadat bermula dengan bab bersuci, sampailah bab semayang, dah bab zakat, haji, puasa dan sebagainya. Lepas tu dalam Islam juga ada disebut sebagai bab muamalah. Kita kena belajar macam mana kita nak mengikut hukum dan syarat yang berdasarkan dengan Islam, berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi SAW bersumber ke Al-Quranul Karim. Kita kena ambil benda ni, kena ikut benda ni. Ulama-ulama telah buat dah bab muamalah khususnya berkait dengan pinjam-meminjam, berkait hutang piutang, berkait dengan wakalah dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang dibincangkan oleh ulama-ulama. Kita kena belajar. Kalau orang nak bersyarikat macam mana? Nak berkongsi syarikat ni, berkongsilah, sebut syarik sekutu. Syarikat ni ia bukan seorang, ramai-ramai. Macam mana? Dalam Islam pun ada. Takut ada yang menindah, ada yang ditindah, ada yang kekurangan. Baik takut berlakunya riba, berlakunya rasuah. Sebab apa? Tidak mengikut syariat Islam. Tidak belajar bab muamalah. Ini penting. Bab muamalah juga berhubung kita, akhlak kita dengan manusia. Dengan jual beli dan sebagainya. Kita sebut muamalah, ingat jual beli je. Bukan hak tu je, banyak lagi. Bab pinjam, bab sewa, bab wakil dan sebagainya. Banyak. Bab wakaf. Ini berkait dengan muamalah. Seterusnya, kita kena belajar juga dalam bab fiqh ini ataupun bab syariat ini, munakahat. Bab berkaitan dengan nikah kahwin. Perkara yang berkahwin dengan nikah kahwin. Tak, kita pandai nak nikah je tapi tak tahu macam mana nak nak handle bab nikah kahwin. Nikah kahwin mesti ada perceraian. Lawannya perceraian. Apabila lawannya perceraian, kita nak elak daripada berlakunya perceraian. Adanya talak. Nikah ni akad, ikatan. Tak akad. Ini ikat. Takut ia putus. Tolak ni putus. Tak. Berkait dengan tolak. Berkait dengan zihar. Berkait dengan li'ah, sumpah laknat dan sebagainya. Macam-macam. Tuduhan. Berkait dengan bab rumah tangga, pengukuran rumah tangga. Banyak. Tak, kita pandang nikah, bab rumah tangga. Bab, panggil, pergaulan dengan isteri. Perkara yang wajib kita nafkah. Dah ada orang yang dak ambil cara. Ni tak betul. Sebab apa? Tak belajar.
Tapi alhamdulillah di Malaysia ni dia mewajibkan orang belajar kena khusus nikah. Kalau ada khusus nikah tak boleh nikah. Betul tak? Ke salah? Betul tak? Kena khusus nikah tak? Betul. Tu apa tidur? Ngatuk. Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammad. Buat munakah wajib. Tak bukan pandai nikah je. Tak. Kena pandai belaka. Kena tahu belaka. Tak. Bab macam mana nak jaga isteri. Macam mana nak jaga suami. Macam mana nak taat pada suami. Macam mana nak ikut perintah suami. Macam mana nak jaga isteri. Nak didik isteri. Nak jaga isteri. Mengikut syariat Islam. Mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kena tahu belaka dia tu. Nak kita sebagai ketua keluarga orang lelaki lah. Tak, macam aku ni lelaki. Tak. Lelaki ni wajib. Dia kena belajar belaka. Berkait dengan wanita. Contohnya. Mu nak nikah. Wajib bagi orang lelaki kena tahu bab darah. Darah haid. Kena tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu. Tak sebanyak-banyak haid. 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang haid. Berapa hari? Sehari semalam. Berapa masa ya? Masa mana? 24 jam. Faham tak? Keluar darah haid 24 jam. Sehari semalam. Lepas tu golek keluar haid berapa hari? 7 hari atau 7 hari atau 6 hari. Tak, 6 atau 7 hari. Golek. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Dah sesuci-suci haid berapa hari? Sesuci-suci haid, sekurang-kurang suci haid berapa hari? Nak kata suci haid tu berapa hari? 15 hari. Tak, sekurang-kurang cuci haid adalah 15 hari. Selebihnya, kalau ada orang tu dok keluar haid tu, suci. Ada lah. Ya banyak tak ada sesuci-suci. Banyak mana tak ada. Ya sekurang-kurang suci 15 hari, 15 malam. Tu kena belajar. Kalau kait dengan istiadah pula, ajar kepala, sakit kepala. Tak, kita belajar pun pening. Padahal darah orang. Bukan darah kita, darah puang. Kena belajar. Darah hitam, darah kuning, darah koko, darah macam-macam darah. Orang puang ni. Ingat saja darah, rupanya banyak darah. Tak, darah kelabu tak anjing lah. Darah hijau lah, darah kuning lah. Darah hitam lah. Betul tak? Orang puang dia ada darah hitam. Ada. Darah yang paling kuat kali darah hitam. Mau ingat barang. Dah, pening bah. Kita dah nikah lagi pun pening dah. Dah, tu kena cara lah. Ni suami-suami dah cara tu dah kena. Sepatutnya kena cara, kena tahu. Dah, macam masa mana kena semayang. Tu mana boleh semayang, tak boleh semayang. Orang lelaki wajib semayang semua. Kita ada butuh. Dah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu berkait dengan bab munakahat. Berkait dengan bab jenayah, bab pemerintah, bab pemimpin, bab hak, bab perundangan. Perundangan dalam rumah tangga, perundangan dalam kampung, perundangan dalam daerah, perundangan dalam negeri, perundangan dalam negara, perundangan dalam dunia. Ni berkait dengan ni, ia sebut dari sudut politik atau siasat ataupun bab pemerintahan. Wajib kena belajar, kena tahu. Nak jadi lebih-lebih lagi nak jadi pemimpin, wajib kena tahu macam mana kita nak mentadbir mengikut syiar dan syariat Islam. Hari ni ada tak? Tak ada. Tak ada. Allahumma salli ala Muhammad.
ala Muhammad. Baik tu kita kena muhasabah. Tu baru yang kita sebut bab jinayah. Yang terakhir iaitu bab tasawuf. Habis bab syariat. Yang ketiga iaitu bab tasawuf. Tasawuf ni bab menyuci hati. Macam kita belajar tiap-tiap pagi. Tiap-tiap tengah hari petang di Madrasah Daruzarah kita sebut sifat-sifat hati. Yang mana ada sifat buruk, ada sifat baik, ada sifat yang tak molek, ada sifat yang molek yang kita kena ada dalam hati kita. Untuk kita ajar diri kita. Contohnya kita berpuasa untuk apa dia? Untuk buang sifat jahat, sifat amarah. Supaya kita dapat mengawal nafsu kita. Kalau kita ikut telunjuk nafsu, maka rosaklah kita. Tak, bagilah kucing, siang kucing. Buang salah. Tuh. Itu kita kena muhasabah. Sekadar itulah untuk kasihan kita pada malam ini. Moga-moga yang menyebabkan manfaat untuk diri saya dan tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang baik datang daripada Allah. Dan apa yang kurang yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa. Jika ada apa-apa persoalan untuk diajukan atau ditanyakan, insya-Allah dipersilakan. Kita buka seluas-luas persoalan kepada sahabat dan sahabiah yang ingin bertanya. Jika ada kemuskilan untuk ditanya, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tak? Kalau tak ada, kita tutup majlis lah. Dah, waktu isyak dah masuk dah ni. Dan ni kita boleh mayang di masjid dah lah ni. Assalamualaikum Ustaz Mak, sedap ceramah. Alhamdulillah, hazan min fadli Rabbi. Datin hasmah. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sekadar itulah untuk kasihan kita pada malam ini. Moga-moga yang bermanfaat untuk diri saya dan tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang baik datang daripada Allah. Dan apa yang kurang, yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak kalau ada salah dan silap dan terkasar bahasa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.